Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita walaupun dalam suasana PKP ini. Insya-Allah saya meminta para pelajar tahun 4 untuk membuka buku teks kafa pelajaran ibadah. Dan insya-Allah kita akan masuk kepada pelajaran yang kelima pada muka surat 25. Pelajaran yang kelima pada muka surat 25. Insya-Allah para pelajar boleh membuka buku teks kafa ibadah tahun 4 pada muka surat 25. Baik, kita nak bincangkan pada tajuk inilah perkara-perkara yang makruh dan membatalkan solat. Kita dah bincang panjang dah, belajar panjang dah tentang perkara-perkara yang disunatkan dalam solat. Sekarang kita masuk kepada perkara yang makruh dan membatalkan solat. Baik, solat boleh dianggap sebagai waktu peribadi untuk kita umat Islam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita perlu menjaga solat kita tanpa dicemari dengan perkara-perkara yang boleh membatalkannya. Ini sebagai mukadimah atau pembuka kata kita tentang solat kita. Kerana solat kita ini maknanya kita sini sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala seolah-olahnya. Jadi kita kena jaga solat kita itu supaya dia jangan sampai kepada perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Baik, perkara-perkara yang membatalkan solat. Muka surat 25. Yang pertama disebut sini meninggalkan salah satu daripada 13 rukun solat. Artinya kita kena tahu 13 rukun solat tersebut. Mana dia 13 rukun solat? Kena bilang satu-satu. Yang pertama, berdiri betul. Yang kedua, berniat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rokok serta i'tidal. Rokok serta tamakninah. Yang keenam, i'tidal serta tamakninah. Yang ketujuh, sujud serta tamakninah. Yang ke-8, duduk antara dua sujud serta tamakninah. Yang ke-9, duduk membaca tasyahud akhir. Duduk membaca tasyahud akhir, tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. Yang ke-10, yang ke-11, selawat ke atas Nabi. Selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir itu mesti sampai kepada selawat ke atas Nabi. Dan yang ke-12-nya ialah memberi salam yang pertama. Dan rukun yang 13 ialah tertib. Kena ingat. Maknanya kalau kita nak semayang, kena ingat 13 rukun ni. Kalau kita tak tahu, bila mana kita tak tahu, kita tak perasan sama ada kita buat ke tak buat ke rukun 13 rukun solat yang wajib ke atas kita ini. Sebab itu kita kena tahu. Sebab itu setengah pendapat ulama kata wajib mengetahui rukun solat yang 13 itu. Kalau tak tahu, tak sah solat. Tidak sah solat. Sebab itu kita kena tahu 13 rukun solat. Yang kedua, berubah niat. Jangan dalam semayang, di dalam keadaan kita bersemayang, kita ubah niat kita untuk berbuat sesuatu yang lain daripada semayang. Misalnya tengah semayang, kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba hujan turun. Kita teringat pakaian kita di tengah jemuran kita. Basah pakaian kita. Lalu kalau kita niat kita nak berhenti semayang, niat sahaja berhenti semayang, batal semayang. Baik niat untuk memberhentikan semayang, batal semayang. Jangan berubah niat. Mana kekal semayang kita sehingga kita memberi salam. Baik, yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja walaupun sedikit atau ketawa. Berkata-kata atau ketawa walaupun benda yang sedikit. Mana geli hati kita melihat tingkah laku ataupun kelakuan adik-adik kita di hadapan kita tengah semayang, kita tergelak, batal semayang.
ataupun berkata-kata dengan satu huruf, walaupun sedikit ni kita, dengan satu huruf yang boleh membawa makna, boleh membatalkan semayang. Baik, yang keempat, datang hadas kecil atau besar. Mana tengah semayang, sedang semayang, berlaku hadas kecil, kentut umpamanya. Ataupun hadas besar bagi perempuan, datang haid, mana batal semayang. Baik, yang kelima, berniat keluar daripada solat, memfaraqah. Kita berniat untuk keluar semayang, macam mana saya kata tadi, berubah niat. Berubah niat. Kita berniat untuk keluar daripada semayang, batal semayang kita. Dan yang keenamnya, terkena najis pada badan, pakaian atau tempat solat, batal semayang kita. Terkena najis, ataupun keluar najis daripada badan kita, darah mengalir, darah pacat mengalir, batal semayang kita. Yang ketujuhnya, terbuka aurat dengan sengaja. Terbuka aurat dengan sengaja, tengah semayang terselak kain, batal. Menampakkan aurat bagi perempuan, nampak betis umpamanya, batal semayang, terbuka aurat. Yang ke-8-nya, beralih arah dari kiblat dengan sengaja. Maknanya kedudukan dada kita mesti kita kekalkan sehingga kita memberi salam. Kalau berubah arah kiblat kita itu, dia akan membatalkan semayang. Melainkan pada solat-solat yang tertentu, seperti solat dalam kenderaan, boleh berubah arah kiblat, solat dalam kenderaan. Tapi kalau tetap di tempat solat kita di masjid ataupun di rumah, kena kekal kedudukan dada kita ke arah kiblat. Yang ke-9, makan dan minum. Semayang kita makan dan minum. Macam mana boleh makan dan minum dengan semayang? Kemungkinan sebelum kita semayang, kita makan dahulu. Sisa-sisa makanan yang ada pada mulut kita tu ada lagi. Jadi tengah-tengah semayang, tengah-tengah membaca, keluar nasi dari celah-celah gigi kita, kita telan. Itu maksud makan. Minum. Minum dalam semayang. Macam mana minum dalam semayang? Kita tadi minum air orange. Kita tidak berkumur, rasa lagi orange tersebut. Kita telan air, rasa orange tersebut dengan air liur kita. Kita telan. Maknanya kita minum dalam semayang. Batal semayang. Baik, rasa air orange itu masih lagi ada. Bukan rasa air liur, tapi rasa orange. Kita telan-telan rasa manis lagi orange tersebut. Itu maksudnya minum dalam semayang. Batal semayang. Baik, yang ke-10, melakukan pergerakan kasar 3 kali berturut-turut. Maknanya melakukan pergerakan kasar ini, pergerakan anggota besar. Pergerakan anggota besar 3 kali berturut-turut. Mana dia anggota besar? Kepala. Kita buat geleng-geleng kepala berturut-turut. Batal. Tangan. Kita hayun tangan kita 3 kali berturut-turut. Boleh batal. Kita bergerakkan kaki kita 3 kali berturut-turut. Sahaja je gerak-gerak kaki. Ataupun goyang-goyangkan badan. Itu badan, tangan, kaki, kepala. Itu di antara anggota-anggota besar yang dikatakan. Kalau 3 kali berturut-turut boleh membatalkan sembahyang. Kalaulah yang kita gerakkan itu anggota kecil, umpama jari. Kita gerak jari, main-main jari. Pusing-pusing jari. Tak batalkan, tak membatalkan solat. Tetapi makruh perbuatan tersebut. Makruh. Maknanya mengurangkan pahala semayang kita. Ataupun setengah orang dia boleh menggerak-gerakkan telinga dia. Dia main telinga dia gerak-gerak-gerak. Itu makruh hukumnya. Baik, yang ke-11-nya murtad. Murtad artinya terkeluar daripada Islam. Macam mana tengah semayang boleh murtad? Maknanya mungkin dalam hati dia beriktiqad, dia berpegang, berkeyakinan bahawa aku ni sedang menyembah batu, bukan menyembah Allah. Menyembah Kaabah tu menyembah batu, dia kata. Boleh bawa kepada murtad. Beranggapan bahawa sembahyang itu menyembah batu, boleh membawa kepada murtad. Itu contoh yang paling mudah. Boleh berubah dalam sembahyang kerana berubah i'tiqad atau pegangan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah di antara perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang kita. Jadi saya mengharapkan para pelajar
untuk membuat nota dalam buku tulis kamu perkara-perkara yang membatalkan solat ini, iaitu sampai kepada 11 perkara yang disenaraikan di sini insya-Allah. Semoga para pelajar dapat melaksanakan dengan baik. Sekadar itu pelajaran kita untuk kali ini, semoga ianya memberi manfaat kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.